kasih Tuan Timbalan Yang di-Pertua. Tuan Timbalan Yang di-Pertua, rang undang-undang yang telah baru dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri adalah satu perkembangan yang amat serius, dan impak rang undang-undang ini adalah amat besar, walaupun rang undang-undang ini hanya satu muka, tetapi impaknya begitu luas. Kerana dengan pindaan ini, dan saya merujuk terutamanya kepada pasal 4. Fokus saya adalah pasal 4. Dengan pindaan ini, dua kategori kesalahan akan dibawa untuk dirangkumi ataupun di bawah peruntukan SOSMA. Dan peruntukan SOSMA kita tahu adalah peruntukan yang amat serius, yang mengetepikan beberapa pasal yang terkandung di dalam pasal-pasal fundamental rights dengan izin di bawah Perlembagaan Persekutuan, iaitu beberapa pasal daripada pasal 5 hingga pasal 13. Jadi adalah satu undang-undang yang amat serius, dan kita telah berhujah sebelum ini bahawa ia juga adalah suatu undang-undang yang draconian, SOSMA. Dengan membawa kesalahan-kesalahan di bawah bab 6B, iaitu organised crime, bermakna apa yang dilakukan pada hari ini oleh pihak kerajaan adalah meluaskan ambit ataupun skop SOSMA, iaitu Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2013. Dan kita perlu ingati, apabila Yang Berhormat Perdana Menteri mencadangkan, saya percaya 16 September 2011, bahawa ISA akan dimansuhkan dan menyatakan bahawa akan ada beberapa undang-undang yang akan mengambil tempatnya, beliau merujuk kepada SOSMA, dan kemudiannya SOSMA telah digubal dan diluluskan oleh Dewan Rakyat. Dan jelas daripada konteks itu bahawa pada semua masa adalah tujuan kerajaan pada masa itu, daripada apa yang diberitahu kepada rakyat, pemahaman rakyat adalah bahawa satu undang-undang baru akan dibawa untuk mencegah masalah terorisme ataupun pengganas dan sebagainya. Dan sebab itulah alasan utama yang diberi untuk digubal Security Offences Special Measures Act ini ataupun SOSMA. Sekarang kita lihat sekali lagi, kerajaan dengan izin telah move the goalpost, telah berubah haluan. Apa yang disebut sebelum ini tidak selari dengan apa yang dilakukan pada masa ini. Dan kalau kita lihat bab 6B yang sekarang hendak dimasukkan, daripada section 130U sehingga 103W sebelum ini, sekarang selepas undang-undang yang diluluskan bacaan semalam, ditambah pula daripada 130X sehingga 103ZC. Dan antara kesalahan-kesalahan yang telah dimasukkan dengan pindaan ini adalah kesalahan yang begitu kabur seperti telah dihujahkan semalam, termasuk yang telah dijenayahkan kesalahan consort ataupun bergaul dengan organized criminal group dengan izin, sesiapa yang participates ataupun mengambil bahagian di dalam organized criminal groups. Kesalahan-kesalahan yang begitu kabur dan remeh pada hujahan saya. Dan sekarang kesalahan-kesalahan seperti ini semuanya telah dibawa di bawah provision SOSMA yang begitu draconian. Sebelum saya meneruskan lagi, saya ingin mengingatkan Dewan Yang Mulia ni, Tuan Timbalan Yang di-Pertua, apakah peruntukan SOSMA ataupun Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 ini? Secara ringkas, ia membawa perubahan yang amat serius, dan kesalahan-kesalahan yang dirangkumi oleh SOSMA. Jika seseorang dituduh di bawah
peruntukan sebarang undang-undang yang di bawah SOSMA, bermakna tempoh riman. Tempoh riman yang biasa 14 hari ditinggikan kepada 28 hari. Perbicaraan bukan di mahkamah magistrate atau mahkamah session, walaupun apa kesalahannya, perbicaraannya adalah di mahkamah tinggi. Jamin ditolak kecuali dalam beberapa keadaan yang sempit sahaja. Ada exception yang amat sempit, kes-kes di mana sakit dan sebagainya, tetapi secara prinsipnya no bail. Maknanya keadaannya sama seperti dalam kes bunuh, di mana kes bunuh adalah unbailable offence dengan izin, di mana tidak boleh dijaminkan. Keterangan boleh diambil dan diberi tanpa peguam ataupun tertuduh mendengar saksi yang memberi keterangan. Bermakna begitu susah untuk pihak tertuduh atau peguam untuk menyoal balas atau menjalankan perbicaraan dengan cara yang adil kepada tertuduh. Undang-undang keterangan telah dilonggarkan, dan ini kes jenayah, Tuan Timbalan yang di speaker. Tetapi undang-undang yang mengenai keterangan yang boleh diterima oleh mahkamah di dalam kes-kes tersebut di bawah SOSMA ini dilonggarkan. Umpamanya Section 19, Section 20, 21, 23, 26 SOSMA, ini semua melonggarkan undang-undang keterangan yang biasa ada di dalam kes-kes jenayah yang lain yang tidak termasuk di bawah SOSMA. Dan ini adalah sesuatu yang serius, kerana kita tahu undang-undang keterangan ini ada di sana, di bawah Akta Keterangan 1950, ada untuk satu sebab yang baik, untuk memastikan ketidakadilan tidak berlaku kepada sesiapa. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan bahawa seseorang yang dituduh bukan semestinya seseorang yang telah melakukan kesalahan. Innocent until proven guilty, saya mengulangi. Dan selepas seseorang itu dibebaskan, katakan mahkamah membebaskan, jika pendakwa raya membuat rayuan, maka masih tertuduh itu tidak akan diberikan jamin, tetapi terus direman sehingga habis proses rayuan juga. Dan ini adalah sesuatu peruntukan yang amat menindas dan amat serius, sangat, Tuan Timbalan yang di speaker. Dan juga selain daripada kanun acara jenayah biasa, confession ataupun pengakuan masih diterima di bawah undang-undang SOSMA. Dan kita boleh ingat kembali mengapa Peguam Negara dan selepas bertahun-tahun tekanan daripada masyarakat sivil, Bar Council dan banyak pihak, mengapa kita memansuhkan provision menerima pengakuan dalam kanun acara jenayah? Kerana ia membahayakan. Ia menyebabkan banyak sangat kes di mana orang yang ditangkap didera, dipukul dan sebagainya untuk mendapatkan pengakuan. Dan itulah sebabnya akhirnya dilihat bahawa ia adalah begitu berbahaya dan ia telah dimansuhkan di dalam kanun acara jenayah, tetapi di dalam SOSMA ada. Jadi kalau kita lihat ke semua peruntukan-peruntukan yang begitu menindas ataupun begitu ketat dan serius di dalam undang-undang SOSMA ini, kita dapat lihat mengapakah ia menjadi isu yang begitu besar. Apabila kesalahan-kesalahan jenayah biasa seperti organised crime, bukan terorisme, bukan aktiviti pengganas, ini bukan Al-Qaeda, ini adalah jenayah-jenayah biasa, pula dibawa ke bawah SOSMA, dan peruntukan-peruntukan yang begitu ketat dan mencabul ke hak seseorang itu akan terpakai pula kepada jenayah-jenayah biasa. Dan ini adalah bantahan kita yang pertama dan utama, bahawa satu sistem yang luar biasa, SOSMA adalah undang-undang luar biasa yang sepatutnya digunakan di dalam keadaan luar biasa, seumpamanya terhadap pengganas Al-Qaeda atau sebagainya, dan bukan bagi kesalahan biasa. Dan kalau kita lihat kepada
SOSMA sendiri. Kepada SOSMA sendiri, undang-undang ini, jawapannya ada di sini. Permulaan SOSMA adalah recitalnya. Recitalnya di bawah pasal 149 Perlembagaan Persekutuan, iaitu bahawasanya tindakan telah diambil dan tindakan lanjut diancam oleh sekumpulan besar orang di dalam dan di luar Malaysia untuk menyebabkan keganasan terancang terhadap orang atau harta, atau untuk menyebabkan sebilangan besar warga negara takut akan keganasan, dan beberapa lagi provision, tapi yang itu yang utama. Maka undang-undang ini disahkan jika recital di bawah 149 digunakan. Soalnya, Tuan Timbalan Yang di-Pertua, apakah substantial body of persons ini yang sedang mengancam negara kita pada masa ini? Organized criminal groups? Adakah itu substantial body of persons yang sedang mengancam negara kita pada masa ini? Tidak. Mengapa? Undang-undang sendiri menunjukkan bahawa organized criminal group itu bukan satu substantial group of persons di bawah 149, bawah mana SOSMA digubal. Mengapa saya kata begitu? Cuba kita lihat sekejap. Saya minta Yang Berhormat Menteri lihat kepada kanun keseksaan, lihat kepada Section 130U yang merupakan section definasi apakah itu organized criminal group. Saya baca, organized criminal group means a group of 2 or more persons acting in concert with the aim of committing one or more serious offences in order to obtain directly or indirectly a material benefit, power or influence. Organized criminal groups, a group of 2 or more persons. Bermakna apa? Bermakna kalau 2 orang pun itu adalah organized criminal group. Bermakna mungkin ada banyak grup kecil-kecil di merata, di atas mana tindakan perlu diambil. Bagaimana dan dengan logik mana definisi seperti itu, grup-grup kecil 2 atau lebih, boleh dinyatakan sebagai a substantial body of persons threatening the Federation of Malaysia? Bagaimana? Apakah dengan izin logical leap daripada yang ini kepada yang itu? Langsung tidak ada. Bermakna apa? Bermakna membawa kesalahan di bawah bab 6B ke dalam SOSMA adalah menentang dan bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan yang begitu jelas substantial body of persons. Dan kesan yang kedua adalah dengan izin Tuan Timbalan yang di-Pertua, it is a slippery slope. Kita mula proses ini membawa kesalahan jenayah biasa kepada bawah SOSMA, bermakna kita mulakan proses di mana selepas itu mungkin lebih lagi undang-undang biasa dimasukkan di bawah SOSMA. Apa lagi? Are we going to stop here? Tidak ada garanti, tidak ada jaminan. Apa lagi? Mungkin Akta Hasutan, mungkin UUCA, mungkin Peaceful Assembly Act, Akta Perhimpunan Aman. Apa lagi? Apakah ada batasan selepas perkara ini dilakukan di mana semua jenayah biasa pun di bawah? Dan apakah kesannya? Kesannya kita ada 2 sistem. Apabila SOSMA masih digunakan untuk keadaan luar biasa, boleh diterima lagi. Tetapi apabila ada jenayah biasa dimasukkan di dalam SOSMA, di dalam sistem perundangan jenayah tiba-tiba ada 2 sistem. Satu sistem di bawah kanun acara jenayah biasa, di mana kesemua undang-undang, akta keterangan dan jaminan-jaminan bagi ketidakadilan masih ada. Satu lagi sistem di bawah SOSMA, di mana jaminan-jaminan ini tidak ada. Dan dengan itu sistem perundangan jenayah kita terbelah dengan 2, dan tidak ada presiden di Commonwealth bagi sistem seperti ini. Tuan Yang di-Pertua, saya merujuk kembali kepada pasal 149. Apakah sejarah pasal 149 ini penting? Kerana undang-undang ini sedang dimasukkan di bawah undang-undang yang di bawah naungan 149. Apakah sejarah 149? 149 dimasukkan oleh Reid Commission
ataupun dicadangkan oleh Reid Commission di dalam tahun 1957. Mengapa? Kerana dalam tahun 1948 keadaan darurat dibawa di tanah Melayu, di Malaysia, di Melaya. Dan darurat ini daripada 1948 sehingga 1960. Reid Commission membuat cadangan 1957 semasa pemberontakan komunis ataupun komunis insurgency, dan tujuan Reid Commission memasukkan, dan ini tidak, it's not disputed ya, jelas tujuan Reid Commission memasukkan ataupun mencadangkan pasal 149 adalah disebabkan adanya pemberontakan komunis insurgency yang begitu serius. Itu adalah substantial body of persons. Dengan jelasnya, pemberontakan komunis adalah substantial body of persons seperti yang dinyatakan di dalam pasal 149. Itu tujuannya. Dan jadi kalau kita lihat apakah tujuan asal, dan sekarang hari ini 2013 kita lihat apakah ia digunakan untuk tujuan apa, dan kita lihat begitu jauh bezanya tujuan asal dan tujuan sekarang. Sebab mengapa? Apabila perlembagaan kita digubal, apakah fikiran yang pertama di dalam penggubal untuk memastikan dalam negara demokrasi tidak ada apa-apa percubaan bahawa hak asasi, hak fundamental semua rakyat dipelihara? Itu adalah tujuan utama. Sebab itu kalau kita lihat perlembagaan persekutuan, pada permulaan perlembagaan persekutuan yang mula sekali, ya, pasal 5 bahagian kedua dah ada fundamental liberties. Ia merupakan kunci kepada perlembagaan persekutuan kita. Now, kita sering kali mendengar hujahan bahawa apa itu hak asasi. Selalu suka cakap pasal hak asasi. Ni mengapa kita nak ikut orang luar? Bukan orang luar, Tuan Timbalan yang di speaker. Ini perlembagaan persekutuan kita sendiri. Dan apabila perlembagaan persekutuan ini digubal, ia digubal bersama dengan input daripada parti-parti perikatan pada masa itu, Parti Alliance, ya, Tunku Abdul Rahman, Tun Sambantan, Ong Yok Ling dan sebagainya, semuanya ada di dalam komiti untuk menggubal perlembagaan ini. Dan akhirnya ia selepas didebat oleh pada masa itu Federal Legislative Council, ia diterima oleh semua, termasuk parti perikatan yang merupakan Parti Barisan Nasional, dulu nama Perikatan. Dan sekarang nampaknya ia tidak dihormati. Tuan Timbalan yang dipertua, yang jelas adalah bahawa jika bab 6B ini dibenarkan atau dimasukkan di bawah SOSMA, daripada apa yang saya sebut tadi dan melihat kepada peruntukan 149, ia juga adalah bercanggah dengan perlembagaan, dan kita di Dewan ini sepatutnya tidak meluluskan apa-apa peruntukan yang akan bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, dan itu penting. Tuan Timbalan yang dipertua, saya sebut tadi bahawa rejimnya adalah dua sekarang, di bawah Kanun Acara Jenayah dan juga di bawah SOSMA, rejim yang berbeza. Dan yang jelas adalah ini, bahawa kesemua kesalahan jenayah biasa perlu dikendalikan dan dijalankan di bawah naungan Kanun Acara Jenayah, di bawah framework CPC. Itu adalah sistem yang telah berjaya untuk bertahun-tahun. Sistem perundangan jenayah kita berlandaskan prosedur-prosedur yang ada di dalam Kanun Acara Jenayah. Dan saya nak sebut di sini, adalah berbahaya, Tuan Timbalan yang dipertua, adalah berbahaya untuk kita sewenang-wenangnya bergerak daripada undang-undang yang telah ada di dalam Kanun Acara Jenayah. Kerana undang-undang ataupun prosedur-prosedur dalam Kanun Acara Jenayah bukan tumbuh semalam, bukan hujan semalam tumbuh seperti cendawan. Bukan. Ia adalah satu proses organik. Ia mempunyai sejarah di belakangnya, Kanun Acara Jenayah beratus-ratus.
dan input daripada seluruh Commonwealth termasuk United Kingdom dan negara-negara Commonwealth lain bersama dengan pengalaman kita sendiri di negara kita telah semua dicampur dan hasilnya adalah kanun acara jenayah. Dan kanun acara jenayah ini yang kita ada pada hari ini juga telah diinterpretasi dan diperjelaskan oleh hakim-hakim melalui keputusan-keputusan hakim, iaitu sistem presiden. Bermakna ia adalah sistem yang terbaik yang kita ada dalam negara kita untuk menyeimbangkan dua perkara, dua priority. Ada dua interest yang bersaing. Apakah dua interest yang bersaing? Satu adalah interest kerajaan atau negara untuk memastikan jenayah dikurangkan, bahawa sesiapa yang menjadi mangsa jenayah mendapat keadilan. Kita menerima itu. Satu lagi interest adalah interest setiap individu negara ini, di dalam negara ini, untuk mendapatkan pembelaan yang terbaik dan untuk mendapat perlindungan undang-undang apabila mereka dituduh untuk apa-apa kesalahan. Kedua-dua interest ini adalah penting. Tugas undang-undang seperti kanun acara jenayah dan sebagainya adalah untuk menyeimbangkan kedua-dua competing interest ini. Sebab itu, ia bukan satu proses yang senang, tetapi setelah beratus tahun kita ada kanun acara jenayah kita dan keseimbangan itu ada dalam kanun acara jenayah. Tetapi apabila kita bawa SOSMA dan letak undang-undang jenayah, kesalahan jenayah biasa di bawah SOSMA, keseimbangan itu tidak ada. Sekarang tidak seimbang lagi. Satu lebih berat, satu lebih ringan. Dacing tidak equal lagi. Dan itu yang menjadi masalah Tuan Timbalan yang di-Pertuan. Dan saya juga ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah dari segi praktik benda ini akan berjaya? Adakah dari segi praktik memasukkan bab 6B dan juga satu lagi iaitu anti-trafficking ini ke bawah rejim SOSMA, adakah ia akan menyelesaikan masalah jenayah? Adakah ia akan mencegah masalah jenayah? Saya berhujah tidak. Kerana memberi kuasa-kuasa seperti ini dalam kes-kes jenayah biasa akan menghasilkan dengan izin lazy investigations. Lazy investigations. Bermakna apabila diberi peluang seperti ini, mereka yang menguatkuasakan akan secara automatik melihat apakah cara yang tercepat, terpantas, shortcut untuk mendapatkan pendakwaan dan juga pensabitan sesuatu kesalahan. Apabila kita beri mereka peluang seperti itu, secara automatik they will take the shortcut. Mengapa kita hendak beri shortcut seperti itu kepada pihak penguatkuasa? Apabila ia jika dipraktikkan seperti itu akan memberi kesan buruk ke atas tahap profesionalisme dan kompetenan pihak penguatkuasa. Ya. Itulah sebabnya kita kata dari awal kita sedang semasa perbincangan perbahasan mengenai PCA pun kita pertekankan. Yang penting adalah untuk memastikan bahawa tahap profesionalisme, resource untuk pihak polis, policing dengan izin better policing. Inilah jawapan kepada masalah jenayah. Mengapa pihak kerajaan, jika pihak kerajaan membawa rang undang-undang untuk menaikkan taraf profesionalisme, taraf rekrutmen, naikkan gaji, tak apa, bagi pihak penguatkuasa, polis dan sebagainya, kita akan sokong. Saya rasa kita di Barisan Pembangkang akan sokong. Ya, panjang lagi. Ada lagi. Ya, akan menyokong. Tetapi tidak. Di dalam kes ini cara-cara yang lain dibawa. Mengapa undang-undang seperti ini dibawa? Tuan Timbalan yang di-Pertuan, hujahan saya mudah saja. Ini adalah percubaan-percubaan yang populist, yang hendak menunjuk seolah-olah pihak kerajaan mengambil tindakan yang serius mengenai masalah jenayah. Itu sahaja. Dengan izin, it's a populist attempt. Dan sebab itu rang undang-undang ini
bukannya telah tidak difikirkan dengan mendalam, adakah ia sebenarnya praktikal, adakah ia sebenarnya akan membawa kesan ataupun adakah tujuan bagi membawa rang undang-undang ini akan tercapai. Akhirnya, apakah kesan sebarang undang-undang di bawah 149? Undang-undang di bawah SOSMA dan 149 secara ringkas memberi kuasa untuk merampas hak asasi individu di bawah bab 2 Perlembagaan Persekutuan. Itu saja. Akhirnya itu yang apa pun kita boleh kata berbagai peruntukan di sini, tetapi apabila kita distill kepada basicnya, ia adalah undang-undang yang contrary, yang bercanggah kepada fundamental liberties. Apakah disebabkan oleh aktiviti gangster, aktiviti organized crime ini, kita hendak mengambil langkah yang begitu besar dan serius, iaitu untuk mengetepikan fundamental liberties di bawah Perlembagaan Persekutuan kita. Ini bukan Perlembagaan Persekutuan Amerika Syarikat ataupun Perancis, ini kita punya. Mengapa dengan sewenang-wenangnya begitu cepat, begitu knee-jerk, hendak sentiasa mengacau dan menggugat hak-hak fundamental liberties yang berada dalam Perlembagaan Persekutuan kita? Mengapa? Ya. Saya juga hendak menjawab satu kritikan yang sering kali dibuat oleh pihak kerajaan, dan kritikan ini saya rasa masa perbahasan PCA, masa perbahasan kanun keseksaan semalam pun diulangi setiap kali. Apakah kritikan itu? Apabila kita membawa isu-isu perundangan, kita membawa isu-isu apakah praktik suatu rang undang-undang itu, kita membawa isu adakah rang undang itu menurut perlembagaan, isu-isu yang substantif, yang benar, isu-isu yang perlu dijawab secara terperinci. Apakah jawapan daripada pihak kerajaan? Standard answer is, bagaimana dengan hak mereka yang menjadi mangsa jenayah? Itu soalan yang sering dilontar balik oleh pihak menteri. PCA pun sama, kanun keseksaan pun sama. Jawapan saya, Tuan Timbalan Yang di-Pertua, and I want to deal with this once and for all. Jawapan saya, bagaimanakah dengan mengetepikan hak asasi rakyat seluruh negara ni, bagaimanakah ia membantu mangsa jenayah? Kerana ini sesuatu yang penting. Apabila kita kata kita hendak mengetepikan fundamental liberties dalam Part 2 dan merampas hak ni, kita ingat, kita hanya merampas hak penjenayah. Tidak. Apabila kita membawa undang-undang seperti itu, kita merampas hak ke semua rakyat negara ni, termasuk ke semua yang berhormat di dalam dewan ini. John Donne dengan izin, no man is an island entire of itself. Bermakna apa yang kita berbuat apabila hak jiran saya dirampas, hak saya dirampas. Apabila hak kawan saya dirampas, hak saya dirampas. Apabila hak tertuduh dirampas, hak kita semua dirampas. Kerana undang-undang tidak membuat apa-apa distinction, perbezaan. Undang-undang SOSMA, undang-undang PCA, undang-undang ini terpakai kepada semua rakyat. Selesai. Ya. Boleh Ya. tambah Pasal sikit. pertimbangan. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Kalaulah hari ini yang memerintah ialah Barisan Nasional, kuasa sepenuhnya ada pada dia, dan dia boleh mengarahkan pegawai polis, AG untuk menangkap sesiapa saja dan dibuat tuduhan sesiapa saja. Hari ini, esok mungkin orang lain yang akan berkuasa, dan orang lain pula boleh membuat apa saja kepada orang BI. Ketika itu, adakah nak tanya, orang-orang BI akan menyesal tak
undang-undang yang telah dia buat hari ini. Terima kasih. Tuan Timbalan yang dipertua itu adalah satu poin yang amat penting sebenarnya. Dan apa yang telah disebut oleh Yang Berhormat tadi adalah mengenai konsep ini. Yang penting di negara, kita tidak mahu dengan izin a kingdom of men. We want a kingdom of laws. Bermakna akhirnya tidak menjadi penting siapa yang menjadi Perdana Menteri dan siapa yang memerintah, tetapi undang-undang itu mestilah adil dan undang-undang itu mestilah melindungi sesiapa pun, tidak kira parti mana yang menjadi pemerintah. Dan itu adalah isu pokok yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat tadi. Dan jika undang-undang kita adil, jika undang-undang kita tidak mengetepikan hak asasi, tidak ada sesiapa pun yang perlu gentar. Tukar kerajaan, tak tukar kerajaan, semuanya sama. Dan di bawah kerajaan mana pun, pentadbiran dan keadilan di dalam negara akan dijalankan dengan betul dan dengan lancar. Itulah aspirasi kita. Itulah aspirasi kita yang kita mengulangi setiap kali. Dan di mana saya harap rakan-rakan di barisan di seberang boleh juga menyokong konsep ini. Tuan Timbalan Dipertua, kembali kepada jawapan saya kepada kritikan biasa yang dikeluarkan, iaitu mengenai hak mangsa. Saya tanya tadi, jika kita ketepikan hak asasi, bagaimana ia membantu mangsa mendapat hak mereka? Bagaimana? Bukankah cara yang terbaik untuk memastikan mangsa jenayah mendapat keadilan adalah dengan proper policing, dengan better policing, untuk supaya ada kepastian bahawa pesalah akan ditangkap, didakwa dan cukup bukti untuk disabit kesalahan dan dipenjarakan atau dihukum dengan apa-apa hukuman yang dinyatakan di dalam undang-undang. Bukankah mewujudkan satu sistem penguatkuasa, sistem pendakwa dan sistem mahkamah yang efisien sepatutnya jawapan kepada masalah jenayah yang berleluasa? Itu jawapannya. Itu adalah bukan sahaja long term solution kepada masalah ini, tetapi ia juga merupakan short term solution. Dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, inilah jawapan kepada masalah jenayah. Tetapi memang ia bukan satu penyelesaian yang populis, tetapi ia penyelesaian yang benar dan praktik. Tuan Timbalan yang Dipertua, apakah mangsa jenayah sebenarnya hendakkan? Mereka hendakkan orang yang betul-betul melakukan kesalahan terhadap mereka atau keluarga mereka ditangkap. Mereka mahu orang yang betul-betul bersalah dihukum. Mereka mahu orang yang betul-betul bersalah dipenjarakan. Itu yang mangsa jenayah mahu. Mangsa jenayah tidak mahu undang-undang yang berat, yang menindas, yang opresif. Mangsa jenayah tidak pernah meminta supaya hak asasi semua rakyat diketepikan, undang-undang yang berat dibawa. Ini bukan minat mangsa jenayah, ini bukan keperluan mangsa jenayah. Dan sebab itu saya kata, kritikan yang biasa ni, bagaimana dengan hak mangsa jenayah ini, bukan satu kritikan yang merupakan jawapan kepada hujah-hujah yang serius yang kita kemukakan, tetapi adalah satu percubaan untuk menaikkan sentimen dan emosi rakyat di dalam isu jenayah ini. Dan dengan izin dan Tuan Timbalan Speaker, ia merupakan dengan izin satu a great disservice to the people of this country. Kerana apa? Kerana kita memberi mereka a false sense of security dengan izin. Bermakna kita besok atau lusa, kata kalau undang-undang ini diluluskan, keluar di surat khabar penalti yang lebih berat untuk kesalahan, kes gangster sekarang seperti kes terorisme dan sebagainya. Ia seolah-olah hendak memberi gambaran kepada rakyat bahawa kerajaan dan pihak berkuasa telah membuat sesuatu untuk selesaikan masalah jenayah. Tetapi adakah ini benar? Adakah orang yang benar-benar bersalah akan ditangkap? Jika kita guna undang-undang seperti SOSMA ini, di mana tidak ada perlindungan yang terbaik bagi tertuduh, di mana undang-undang keterangan dan prosedur telah dilonggarkan, bermakna
chance ataupun kebarangkalian orang yang salah disabit kesalahan adalah amat tinggi. Ya. Sebab itu kita ada prosedur yang ketat. Pastikan bahawa tertuduh ada peluang, pastikan bahawa keterangan disampaikan secara terbuka dan peguam Saya minta laluan sebelah kiri. Ya, Kota Baru. Sila. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Padang Serai. Dalam membahaskan mengenai pindaan SOSMA ini, Yang Berhormat yang juga seorang Pak Amal Undang-Undang mungkin boleh memberi respon kepada apa yang saya akan bangkitkan. Kita tahu antara beberapa perkara yang kita lihat boleh menggugat keadilan diberikan kepada seseorang suspek ataupun tertuduh di mahkamah, ialah antaranya yang pertama, melalui SOSMA ini pihak pendakwa boleh merahsiakan identiti saksi-saksi. Itu yang pertama. Yang keduanya, dari segi rules of evidence, membenarkan pihak pendakwa menggunakan satu-satu informasi without disclosing sources. Jadi sebagai seorang Pak Amal Undang-Undang yang apabila kita mewakili seorang tertuduh di mahkamah, adakah pada pandangan Yang Berhormat Padang Serai merahsiakan identiti saksi ini akan menyekat proses cross examination ataupun pemeriksaan balas kepada saksi, manakala menggunakan informasi yang tidak didisclosekan sourcesnya, itu juga memberikan satu ketidakadilan kepada pihak suspek di bawah SOSMA ini. Apa pandangan Yang Berhormat? Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat. Dan itu menjadi masalahnya kerana disebabkan oleh isu yang dibangkitkan yang oleh Yang Berhormat tadi, bahawa disebabkan identiti informasi dan juga disebabkan ada halangan kepada proses soal balas, ia memberi lebih peluang untuk orang yang salah disabit kesalahan. Bermakna bahawa bagi pihak polis, ia menyenangkan tugas mereka oleh kerana mereka tahu bahawa tahap yang diperlukan untuk mendapat sabit kesalahan itu lebih rendah kerana seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat tadi, proses soal balas pun telah dibantutkan ataupun disusahkan, bermakna lebih senang untuk mendapatkan sabit kesalahan. Oleh kerana kerja mereka lebih senang, kemungkinan orang yang salah ditangkap dan bawa ke mahkamah adalah lebih tinggi. Dan akhirnya kesannya apa dia? Kesannya bukan bahawa jenayah dikurangkan atau dicegahkan, tetapi mungkin orang yang sebenarnya bersalah tidak ditangkap, tetapi orang yang tidak bersalah ditangkap tetapi masih disabitkan kesalahan, kerana proses-proses yang telah dirangka untuk beratus tahun untuk memastikan bahawa tidak ada seorang pun orang yang tidak bersalah disabit kesalahan, kesemua proses itu tidak digunakan lagi, tetapi proses di bawah SOSMA pula digunakan. Dan akhirnya ia tidak membawa manfaat yang dicari, iaitu untuk mencegah jenayah, tetapi mungkin penjenayah yang sebenar masih berkeliaran di luar melakukan jenayah-jenayah baru, tetapi orang yang tak bersalah atau tak sebenarnya berkait dengan kesalahan itu dibawa ke mahkamah. Dan satu lagi yang saya nak sebut, jawapan daripada pihak kerajaan setiap kali menyatakan bagaimana hak mangsa, bagaimana kalau keluarga kamu sendiri yang berhormat yang menjadi mangsa kepada jenayah dan sebagainya. Ini bukannya hujahan yang menjawab hujahan kita yang mempunyai basis, tetapi ia adalah appeal kepada sentimen dan emosi. Dan kerajaan ataupun the state, kerajaan tidak boleh mengadakan reaksi yang emosional seperti mangsa jenayah. Kerajaan ataupun the state perlu menyeimbangkan perkara-perkara ini.
Akhirnya atas isu ni, apakah kita ingat kita sedang membantu mangsa jenayah dengan memenjarakan orang yang salah ataupun mengetepikan hak asasi kesemua rakyat negara ni? Tidak. Apa yang kita membuat adalah kita luluskan undang-undang ini, kita bawa diri kita kepada level yang sama seperti penjenayah. Mereka membuat kerja-kerja mereka secara emosi, secara tanpa mengambil kira hak mangsa jenayah dan sebagainya, dan kita pula cuba membawa diri kita kepada level mereka. Tuan Timbalan Yang Dipertua, mengapakah kita dengan izin, mengapakah kita mencari ataupun mengambil tauladan daripada penjenayah dengan izin? Why are we letting the criminals be our moral teachers? Itu persoalan Tuan Timbalan Yang Di-Speaker, Tuan Timbalan Yang Dipertua. Saya kembali kepada isu hak asasi. Kita adalah negara yang mempunyai perlembagaan persekutuan. Di negara ni, perlembagaan persekutuan adalah undang-undang yang paling agung, paling tertinggi. Bukan parlimen, bukan Dewan Rakyat. Perlembagaan persekutuan. Undang-undang yang kita kubal hari ini, jika adalah bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, ia boleh dimansuhkan ataupun ia boleh diisytiharkan sebagai tidak sah oleh mana-mana mahkamah tinggi atau mahkamah yang lebih tinggi daripada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. Itu adalah sistem yang kita ada di dalam negara ini. Tetapi Tuan Timbalan Yang Di-Speaker, Ya, Tanjung Karang bangun. Ya, saya Tanjung Karang. Banyak sangat nak cakap Tuan Speaker, saya nak bercakap lepas ni. Berapa jam boleh bercakap ni? Ya. Saya nak tanya satu. Saya terima kasih banyaklah kepada Yang Berhormat Padang Serai yang tunjuk perlembagaan above the law, above everything, perlembagaan yang seperti kita patuhi. Saya nak tanya pendapat Yang Berhormat. Sekarang ni di Geneva ni ada satu gabungan NGO hak asasi manusia yang sedang nak melobi di Geneva, dan dalam 17 tuntutan yang dia buat saya tengok ada 4 perkara yang dituntut jelas bertentangan dengan perlembagaan kita mengenai kedudukan agama Islam, mengenai hak keistimewaan orang Melayu. Bagaimana pendapat Yang Berhormat? Apakah Yang Berhormat bersetuju dengan kumpulan NGO yang hari ini sedang melobi di Geneva, yang kita lihat tuntutan itu memang bercanggah dengan apa yang ada di dalam perlembagaan kita? Tuan Timbalan Yang Dipertua, sesiapa pun rakyat di dalam negara ni ataupun badan NGO ataupun sesiapa mempunyai hak untuk melobi. Tetapi adakah pendapat mereka akan diterima? Adakah perubahan yang mereka cadangkan akan diterima oleh parlimen dan negara dan kesemua rakyat adalah perkara yang lain. Tetapi di bawah perlembagaan negara kita, sekali lagi saya kata perlembagaan, kesemua rakyat ada hak freedom of expression pasal 10 untuk membawa pendapat mereka mengenai apa-apa kekurangan di dalam undang-undang atau perlembagaan atau pentadbiran negara dan meminta supaya ia dibaiki. Itu hak mereka. Tetapi yang kita kata di sini adalah bahawa hak-hak yang telah dinyatakan dengan jelas dan adalah undang-undang pada masa ni, itu mereka nak lobby. Saya tak tahu apa dia nak lobby, dia nak lobby. Itu hak dia. Tetapi ini undang-undang yang ada dalam perlembagaan persekutuan. Dan hujahan saya pagi ini adalah kerajaan mengetepikan undang-undang yang ada di dalam perlembagaan persekutuan, terutamanya bab 2 perlembagaan persekutuan, iaitu fundamental liberties. Ya, itu hujahan saya. Saya tanya Berhormat, Yang Mak bersetuju ke cara pelobi-pelobi ini pergi ke Geneva? Yang Mak kata perlembagaan Yang Mak seorang peguam. Kita ada proses. Dan saya akan berucap, you tunggulah bila saya tak penjelasan sebelum saya berucap. Saya nak dapat penilaian Yang Berhormat dulu sebelum saya berucap. Adakah Yang Berhormat bersetuju dengan cara pelobi pergi ke antarabangsa? Sedangkan dalam negara kita, kita ada prosedur dan juga peraturan-peraturan kita. Bayangkan
kalau semua rakyat di dalam negara kita sudah mencuba menepikan perlembagaan, peraturan-peraturan kita, apa akan jadi di dalam negara kita yang ada berbilang kaum, agama dan bangsa? Sebab itu satu pendirian daripada PKR, yang bernama PKR. Adakah memang bersetuju dan menyokong penuh tuntutan yang dibuat oleh NGO ni? Itu saja yang saya nak tahu. Yang nak hujah tu saya pun faham. Tak payah nak pusat itu pendirian yang berhormat. Setuju atau tidak? Saya rasa dengan hormatnya kepada Yang Berhormat Tanjung Karang, tak faham jawapan saya tadi. Saya dah terangkan bahawa sesiapa pun rakyat di negara ini bukan negara komunis, ini bukan Korea Utara. Kesemua rakyat negara ini mempunyai hak. Kalau dia tak berpuas hati dengan mana-mana peruntukan, mana-mana undang-undang termasuk Perlembagaan Persekutuan, ada hak untuk melobi dengan cara yang betul, cara yang aman untuk mengubahkannya. Hak itu senantiasa ada. Yang saya sebut adalah mengapa Yang Berhormat Tanjung Karang tidak menjawab perkara ini. Mengapa undang-undang yang sedia ada di dalam Perlembagaan Persekutuan bab 2 Fundamental Liberties diketepikan, dilupai dan diperkecilkan dan diremehkan oleh Kerajaan Barisan Nasional selalu, senantiasa, bertahun-tahun sejak merdeka. Itu persoalan yang timbul pada pagi ini, Tuan Timbalan Yang di-Pertua. Ya, Tanjung Karang mengenai. Nah, saya boleh saya cukuplah 2 kali dah. Okeylah, tapi bila saya bocak yang mat tunggu bila saya bocak yang mat tunggu sebulan depan. Yang mat jangan lari lah. Bagi saya menjawab apa yang ucapan Yang Berhormat. Apa nanti? Jangan ucap lari keluar. Saya sebelum Yang Berhormat Tanjung Karang mencelah tadi, saya sedang sebut mengenai Perlembagaan Persekutuan menjadi undang-undang yang paling besar di negara ini, yang paling agung, ya. Dan poin yang saya nak buat adalah bahawa apabila kita meneliti perlembagaan ini, bukan sahaja perkataan-perkataan di dalam perlembagaan ini perlu dihormati, tetapi the spirit of the constitution, dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Kerana apa yang penting di dalam sebuah negara demokrasi bukan sahaja wujudnya constitution, tetapi dengan izin constitutionalism ataupun constitutionalisme. Suatu negara demokrasi yang benar-benar menghormati hak semua rakyat, kebebasan rakyat seperti termaktub di dalam bab 2 ni, Perlembagaan Persekutuan kita ni, mesti juga mengamalkan constitutionalisme ataupun constitutionalism. Apa tu constitutionalism? Saya ingin berhujah bahawa Kerajaan Barisan Nasional tidak pernah mengamalkan constitutionalism. Dan apa itu constitutionalism? Constitutionalism adalah menghormati dengan izin human dignity, menghormati hak-hak asasi rakyat, menghormati keadilan. Itu adalah constitutionalism, lain daripada constitution. Saya bagi contoh umpamanya, di bawah rejim apartheid di Afrika Selatan dulu ada constitution. Dia ada perlembagaan seperti kita, ada perlembagaan bertulis constitution. Tetapi yang dia tidak ada di bawah rejim apartheid adalah constitutionalism ataupun constitutionalisme, iaitu menghormati human dignity dan hak-hak asasi rakyat. Kerana itu dia mendera, dia memenjarakan, dia membunuh Steve Biko, dia memenjarakan Nelson Mandela kerana dia tidak faham mengenai constitutionalism walaupun negara itu mempunyai written constitution. Saya meminta kepada Yang Berhormat Menteri dalam membawa perubahan-perubahan dan rang undang-undang seperti ini, biar kita kembali sekali lagi kepada cara mentadbir negara yang betul, iaitu cara yang membawa konsep constitutionalism kepada negara kita sekali lagi. Jangan disebabkan ada exception, iaitu artikel 149 yang sepatutnya dah dimansuhkan tetapi masih ada, mengambil peluang itu. Ada 149, terus membawa satu undang-undang yang mengetepikan fundamental rights ataupun hak-hak asasi. Jika kerajaan benar-benar berpegang kepada konsep constitutionalism, Perlembagaan Persekutuan kita tidak akan dilayan seperti ini. Dan jika kita lihat pada masa Perdana Menteri berjanji
untuk memansuhkan ISA? Jawapan kita pada masa itu pun dengan segera adalah jangan sahaja mansuhkan ISA, mansuhkan pasal 149. Cuba yang berhormat-hormat cek balik kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh kita. Mansuhkan juga pasal 149 kerana ia adalah satu pasal yang extraordinary yang dibawa pada masa ada pemberontakan komunis yang memberi ancaman yang serius kepada kewujudan negara kita. Tetapi perkara itu tidak dibuat. Hanya ISA 1960 dimansuhkan. Kesannya hari ini kita berada di Dewan Rakyat, masalah yang sama. 149 digunakan sewenang-wenangnya semata-mata ada dalam perlembagaan dan kita terpaksa berhujah mengenai undang-undang di mana undang-undang jenayah biasa sekarang di bawah pasal 149, jenayah biasa dibuat seperti terorisme dan sebagainya. Apa dah jadi? Apa dah jadi Tuan Timbalan yang di speaker? Tuan Timbalan yang di Pertua. Kalau ini adalah tindakan-tindakan yang diambil, maka nasib rakyat negara kita adalah amat membimbangkan. Kerana saya khawatir dan saya bimbang melihat kepada perkembangan baru-baru ini, perkembangan mutakhir ini, di mana PCA di bawah detention without trial. Semalam kanun keseksaan section 203 yang menyekat maklumat dan sebagainya. Sekarang SOSMA dan dalam 2-3 hari ini juga pindaan kepada kanun acara jenayah. Kesemuanya menyekat, mengetepikan hak asasi rakyat. Apakah haluan negara kita pada masa ini? Mengapakah kita perlu reaksi seperti ini semata-mata kerana ada beberapa grup gangster yang sedang membuat kacau di negara, yang sedang melakukan jenayah biasa di negara? Apakah ini reaksi? Ini seolah-olah hendak membunuh nyamuk dengan tukul yang besar, dengan giant hammer to kill one mosquito. Ya, memang one mosquito. Sebab tengok takrifan di dalam kanun acara jenayah, an organized criminal group is 2 persons or more. 2 orang, itu sahaja. Ya, Padang Serai Ya. hampir 1 jam. Ya, saya dah nak habis dah. Dan dengan itu sebenarnya itu hampir ayat terakhir. Ya, ya. Dan dengan secara tepat Tuan Timbalan yang di Pertua dah jangka. Dan dengan itu Tuan Timbalan yang di Pertua, terima kasih kerana memberi saya masa yang mencukupi, dan saya rasa perlu kerana undang-undang ini adalah undang-undang yang amat serius, dan saya meminta dan bagi pihak semua rakan saya bahawa undang-undang ini, rang undang-undang pindaan kepada Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 ini ditarik balik dengan serta-merta. Terima kasih. Ya. Sila